dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustazah Nur Damia Husna binti Norsad dan juga kepada rakan-rakan sekelas yang lain. Nama saya Muhammad Rewandi bin Amrin daripada kumpulan 4 dan rakan saya Nurul Khairia binti Muhammad Zai. Hari ini kami akan membuat pembentangan mengenai tajuk kami iaitu modernisasi dan kesannya terhadap budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya akan memberikan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan modernisasi dan budaya. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, modernisasi adalah berasal daripada perkataan moden. Dan menurut kamus bahasa Melayu menyebut moden adalah bermaksud daripada masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, cara baru, kaedah terkini. Manakala modernisasi dalam kamus bahasa Melayu membawa maksud proses dan perbuatan memodenkan dan pemodenan sesuatu. Modernisasi menunjukkan tentang sesuatu kemajuan dan kemodenan yang dicapai oleh sesuatu masyarakat dalam sesebuah negara. Dan proses modernisasi ini bergantung kepada kejayaan dan kebolehan sesebuah negara menyerap dan menggunakannya. Jika kita lihat pada masa kini masih banyak negara yang masih ketinggalan dari segi arus pemodenan, dan ini adalah disebabkan proses modernisasi itu tidak sampai kepada mereka. Modernisasi boleh membawa kebaikan dan juga tidak kurang juga boleh membawa keburukan kepada sesebuah masyarakat. Kebaikan modernisasi ke atas masyarakat adalah dari segi memudahkan sesuatu kerja atau tugasan seperti teknologi. Kita boleh lihat bagaimana petani menggunakan jentera untuk membajak sawah dan yang telah menggantikan penggunaan kerbau yang mana ianya lagi memakan masa dan kos. Selain daripada membawa kebaikan, modernisasi juga boleh membawa keburukan kepada masyarakat. Misalnya, kemajuan yang dari segi penyebaran maklumat melalui media sosial yang tidak ditapis dan senang diakses oleh generasi muda tanpa pengawasan. Ini boleh membawa kesan yang buruk kepada minda dan pemikiran mereka yang mudah terpesong dengan maklumat-maklumat yang tidak tepat dan tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya akan memberikan menerangkan apa maksud budaya. Budaya adalah satu tingkah laku sosial dan juga norma yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat di dalam sebuah negara. Menurut Rohana Yusuf, budaya adalah sesuatu cara hidup manusia yang berdasarkan kebendaan dan bukan kebendaan. Dalam perspektif Islam, budaya diangkat oleh Al-Quran dengan memandang ianya sebagai satu proses perkembangan sesuatu yang hidup bersama dengan manusia. Manakala dari segi perspektif Barat, budaya ataupun culture adalah sesuatu pengatucaraan kolektif minda yang membezakan dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Baiklah, pembentangan seterusnya akan diambil alih oleh rakan saya Nurul Khairia berkenaan dengan globalisasi dan modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairia binti Mazai. Proses globalisasi dan modernisasi sudah membawa banyak kesan baik yang telah memperkayakan kehidupan manusia, khususnya kepada masyarakat Malaysia. Di sini, kita dapat lihat di mana kerajaan Malaysia memberi keutamaan kepada globalisasi maklumat dan ilmu, globalisasi saintifik dan teknologi serta penambahbaikan sejajar dengan era modernisasi.
Kesungguhan kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun dalam era globalisasi jelas kelihatan pada pelbagai bentuk wacana di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa seperti dialog, seminar, persidangan dan forum serta penubuhan berbagai jenis institusi dan projek. Koridor Raya Multimedia (MSC) misalnya adalah simbol harapan serta kemegahan Malaysia dalam menyahut panggilan globalisasi. Sungguh pun begitu, dalam menghadapi gelombang besar globalisasi dan modernisasi ini, terdapat pelbagai kesan yang dapat dilihat sama ada dari sudut positif atau negatif, di mana banyak pihak sedang menilai buruk baiknya globalisasi ke atas peradaban Malaysia. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, beliau banyak menumpukan pemikirannya kepada globalisasi dan perkongsian pintar sebagaimana yang terpancar dalam beberapa ucapan beliau tentang perkara ini di forum kebangsaan dan juga antarabangsa. Dr. Mahathir menggambarkan keadaan sebenar yang mungkin terjadi tentang natijah dan dampak globalisasi ini jika tafsiran globalisasi yang ada pada hari ini diterima tanpa banyak soal jawab. Seperti agama besar dan ideologi yang lain, globalisasi dapat mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik lagi. Tetapi beliau memberi amaran bahawa globalisasi juga boleh disalahgunakan dalam secara langsung mengakibatkan backlash atau tindakan balas yang ganas ke atas peradaban kita sendiri. Selain memberi impak yang baik, globalisasi juga mendatangkan kesan buruk kepada peradaban Malaysia di mana kita dapat lihat konsep globalisasi ini lebih sinonim dengan maksud pengamerikaan dunia. Ia merupakan proses untuk menjadikan budaya Amerika diikuti oleh semua penduduk dunia. Maklumlah, globalisasi dikatakan semua untuk satu. Proses ini akhirnya akan merosakkan budaya lain selain budaya Amerika. Perkara ini tidak menjadi negatif sekiranya budaya Amerika ialah budaya yang baik, bertepatan dengan fitrah kejadian manusia dan budaya timur serta agama Islam. Sebaliknya, budaya Amerika merupakan budaya yang kebanyakannya bertentang dengan akhlak dan norma hidup masyarakat timur, amnya dan masyarakat Malaysia khususnya. Tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar daripada awal tadi apa yang dimaksudkan dengan modernisasi dan juga budaya. Namun tuan-tuan dan puan-puan, adakah mengetahui apakah kesan modernisasi terhadap budaya? Menurut Hasna binti Hussein, kesan modernisasi terhadap budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu politik, sosial dan juga ekonomi. Oleh itu, modernisasi tidak hanya tertumpu kepada lonjakan teknologi semata-mata, tetapi ianya juga merangkumi aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dalam sesebuah masyarakat. Modernisasi ini telah menghasilkan sesuatu proses kerja yang lebih efisien dan lama-kelamaan memberikan kesan-kesan terhadap budaya yang sering diamalkan oleh pelbagai etnik dalam masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana budaya cara berkomunikasi sekarang lebih cepat dan meluas berbanding pada masa dahulu yang terhad dan hanya melalui telefon dan surat menyurat. Sekiranya tuan-tuan dapat melihat sekarang, kita berhubung lagi dengan cara yang pantas, iaitu melalui internet dengan telefon pintar. Seperti yang dibincangkan dari awal tadi, modernisasi akan memberikan hasil kerja yang lebih efisien berbanding dengan kaedah lama. Lama-kelamaan kita akan terus mengaplikasikan kaedah yang lebih moden ini dan mula meninggalkan kaedah atau budaya yang lama yang kurang efisien. Ini adalah kerana amalan kerja yang moden adalah lebih baik dan menjimatkan masa. Seperti contoh, kita menggunakan jentera untuk membajak sawah, di mana ianya lebih cepat dan menjimatkan kos berbanding menggunakan tenaga kerbau yang mengambil masa yang lama.
Kesan modernisasi juga perlu dikawal, jika tidak ia akan memberi impak yang negatif kepada budaya di Malaysia. Seperti contoh, penyebaran maklumat yang tidak ditapis daripada internet begitu senang diakses oleh generasi muda pada masa kini, akan mewujudkan satu budaya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang boleh merosakkan akhlak. Dalam konteks masyarakat di negara Malaysia, adalah menjadi harapan semua pihak ingin lihat budaya-budaya kebangsaan ini dikekalkan dan dipertahankan. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai satu bahasa perpaduan dan nilai-nilai tradisi masyarakat Malaysia yang menjadi keunikan. Semua ini jika boleh ingin dipertahankan. Namun begitu, peralihan dari generasi ke generasi menyebabkan tidak semua elemen budaya terdahulu dapat dipertahankan. Mahu atau tidak pasti budaya-budaya terdahulu ini akan berubah mengikut kesesuaian zaman dan generasi yang mewarisinya. Kesan globalisasi ke atas ekonomi di Malaysia. Dalam mendefinisikan globalisasi, pelbagai wacana seringkali mengaitkan elemen takrifan globalisasi ini dengan dimensi ekonomi. Ini kerana globalisasi lebih mudah difahami dari dimensi ekonomi berbanding dimensi budaya atau politik. Takrifan yang diberikan pula berbeza mengikut alur fikiran dan tanggapan sarjana terhadap proses globalisasi ini. Misalnya, bagi pemikir aliran modernis atau neoliberalis, globalisasi dari dimensi ekonomi ditakrifkan sebagai peningkatan perintegrasian ekonomi hampir semua negara di dunia ke dalam ekonomi global. Manakala bagi golongan pemikiran aliran nasionalisme dan konvensional ala anti-barat, mereka mentakrifkan proses globalisasi terhadap dimensi ekonomi adalah sebagai ketidakmampuan atau kehilangan kapasiti sesebuah negara untuk menentukan dasar-dasar ekonomi mereka sendiri. Yang seterusnya timbul pula idea neokolonisasi. Setelah runtuhnya dinding sosialis pada 1990, maka idealisme kapitalis mengambil alih daya pemikiran masyarakat dunia. Melalui idea yang berpastikan Barat dengan Amerika Syarikat sebagai penaung, dunia mula diintegrasi terutamanya dari dimensi ekonomi. Ini kerana bagi kelompok Orde Baru, mereka amat yakin bahawa perubahan terhadap ekonomi mampu untuk mengubah seluruh institusi dan cara hidup peradaban masyarakat di dunia ini. Oleh itu, globalisasi berasaskan kapitalis demokrasi menjadi tunjang dan menyelinap ke segenap fikiran masyarakat global dengan dakwah transformasi ala judul Kristian dan konsep pembangunan telah memukau mata dan hati pemikiran masyarakat dunia sekaligus memberi kesan kepada diri masyarakat seterusnya negara mereka. Selain itu, penting untuk difahami, ekonomi kapitalis ialah satu sistem ekonomi pasaran bebas di mana segala keputusan mengenai ekonomi dibuat berdasarkan hubungan dan interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi iaitu pengeluar dan pengguna di mana segala unsur lain dihalang dan tidak wajar. Oleh itu, salah satu cara bagaimana negara-negara membangun seperti Malaysia untuk mengamalkan idea kapitalisme ini ialah melalui satu lagi idea cabang kapitalisme iaitu liberalisasi ekonomi atau dasar ekonomi terbuka di mana melalui cara ini dapat memenuhi permintaan negara-negara maju atau barat agar ikatan dan persefahaman dari segi jalinan ekonomi kapitalis sentiasa wujud. Maka perlu disedari bahawa bertitik tolak dari sinilah proses globalisasi ekonomi terjadi di dunia, terutamanya di negara-negara membangun seperti Malaysia. Ini kerana sebab utama mengapa negara-negara maju ingin melihat negara-negara membangun melaksanakan liberalisasi ekonomi ialah agar negara-negara membangun mudah menerima syarikat-syarikat transnasional milik negara-negara maju untuk mengeksploitasi sumber dan menikmati ekonomi di negara-negara membangun ini seperti penguasaan sistem kewangan, pelaburan, pengeluaran dan pemasaran. Kesannya amat nyata sekali dengan penerimaan secara paksa rela, negara-negara membangun terpaksa membangun terhadap kemasukan pemodal syarikat transnasional ini tidak selalunya memberi impak yang positif kepada negara tersebut.
Ini kerana amalan ekonomi kapitalisme jauh sekali dapat mewujudkan keadaan menang-menang atau win-win situation, memandangkan faktor persaingan dalam pasaran memberi kesempatan bagi mereka yang kaya mengaut keuntungan semaksimum yang boleh, ditambah lagi hubungan yang wujud di antara negara membangun dengan syarikat transnasional ini melibatkan keuntungan semata-mata, dan bagi pihak yang lemah antara mereka pasti akan kecundang di tangan pihak yang lebih kuat. Oleh itu, sekiranya tindakan berhati-hati tidak diambil oleh negara Malaysia sebagai negara yang sedang membangun dalam menerima kemasukan pemodal dari syarikat transnasional, pelbagai kesan yang tidak baik akan terjadi pada keberlangsungan ekonomi negara kita ini. Sebagai contoh, di atas peristiwa kegawatan ekonomi di rantau Asia pada pertengahan tahun 1997 jelas menerangkan sikap dan agenda syarikat-syarikat transnasional terhadap negara-negara membangun, di mereka dengan sesenang hati menarik keluar modal jangka pendek daripada dalam negara akibat kesan berjangkit atau contagion effect yang melanda rantau Asia, dan hanya mementingkan keuntungan mereka tanpa memikirkan kesan buruk yang bakal melanda negara yang telah memberi segala kemudahan kepada pemodal-pemodal ini. Oleh itu, kesan globalisasi ekonomi kepada pembinaan jati diri nasional amat jelas sekali. Kekukuhan dan kestabilan ekonomi adalah amat penting kepada sesebuah negara. Kadang-kala apa sahaja sanggup dibuat demi menaikkan lagi ekonomi negara kerana ia melambangkan survival dan maruah negara. Ditambah lagi dengan konsep kapitalisme dalam proses globalisasi. Apa cara sahaja sanggup dan boleh dibuat atas nama ekonomi. Namun begitu, kesannya juga begitu dahsyat jika tidak ditangani dengan betul dan bijak oleh pemerintah, di mana jati diri nasional menjadi pertaruhan dan kos lepas dalam mencapai kemodenan dan kemajuan yang akhirnya rakyat negara ini tidak lagi menyayangi negara dengan ikhlas dan tulus, tetapi sebaliknya hanya dengan sifat materialisme yang tidak berasas. Budaya politik juga tidak terlepas daripada terkena tempias dan kesan modernisasi. Seperti yang diterangkan tadi, modernisasi juga berlaku terhadap sistem politik. Sistem politik memainkan peranan yang penting dalam kemajuan dalam sesebuah negara dan masyarakat amnya. Kestabilan sesebuah sistem politik dalam sesebuah negara membolehkan sesebuah kerajaan menyediakan kepada rakyatnya untuk menikmati kesejahteraan dan kemajuan yang mampan. Malaysia mengamalkan budaya politik demokrasi, yang mana sistem demokrasi ini dicedok daripada budaya politik barat yang berasal daripada Greek, dan seterusnya dunia-dunia barat mempraktikkan sistem politik demokrasi ini dalam pemerintahan mereka. Demokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang mengamalkan kebebasan, memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menentukan siapa yang yang boleh layak menjadi kerajaan. Oleh itu, dalam sistem demokrasi ini juga rakyat juga yang boleh menentukan untuk menumbangkan, menjatuhkan sesebuah kerajaan melalui proses pilihan raya jika sesebuah kerajaan itu tidak memenuhi aspirasi rakyat. Modernisasi dan globalisasi yang membawa sistem politik demokrasi ini tidak semua cirinya boleh diterima dan diterima pakai di Malaysia. Sebagai contoh, kebebasan bersuara yang diamalkan dalam sistem demokrasi memang diamalkan di Malaysia, tetapi ianya tidak melampaui batas. Tetapi ini adalah amat berbeza jika dibandingkan dengan kebebasan bersuara dan beragama yang diamalkan di negara lain, di mana ianya lebih terbuka, di mana kumpulan-kumpulan seperti LGBT, sekularisme dan pluralisme mereka mendapat hak yang melampau, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima di sini di Malaysia dan amat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat kita.
Sebagai contoh, dulu kita ada Persatuan Komango yang telah menuntut hak-hak kebebasan bagi golongan-golongan LGBT, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromi kerana telah bercanggah dengan nilai-nilai norma-norma hidup dan budaya di Malaysia. Oleh itu, modernisasi dan globalisasi banyak memberi impak kepada sistem demokrasi di negara ini, yang mana Malaysia lebih memberi kepada pandangan relativisme dalam soal hak asasi kemanusiaan. Namun, proses globalisasi memungkinkan perubahan demi perubahan akan berlaku dalam sistem politik tanah air. Penerimaan kepada idea-idea baru boleh terjadi berdasarkan kepada cara dan pemikiran pemerintah yang menunjangi sistem politik itu sendiri. Seterusnya, secara tidak langsung ia akan memberi kesan kepada identiti nasional bangsa Malaysia itu sendiri. Justru itu, kestabilan dan ketegasan arah politik negara Malaysia amat penting demi menjaga identiti nasional Malaysia. Ketegasan terhadap demokrasi yang kurang sesuai terutamanya dari propaganda barat perlu diteruskan dan dipertahankan. Kerana bukan semua idea demokrasi universalisme tidak dapat diterima, tetapi kebebasan tanpa had dan batasan bakal mengundang padah buruk kepada negara ini. Kesimpulannya, globalisasi harus ditangani dengan berhati-hati. Kerajaan kita harus mengambil langkah-langkah yang proaktif agar rakyat kita amnya dan remaja khususnya tidak terjerumus dalam lembah kehinaan yang sememangnya dirancang oleh negara maju untuk memusnahkan golongan muda agar negara-negara miskin dan membangun senantiasa melutut kepada mereka dan menagih simpati serta pertolongan yang akhirnya membelenggu kita dari segala aspek kehidupan. Jelaslah bahawa globalisasi boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk penjajahan, iaitu penjajahan dari segi mental, ekonomi, budaya, sosial dan politik. Oleh itu, kita perlu berhati-hati menghadapi era globalisasi ini kerana kita sedia maklum bahawa cabaran globalisasi dan implikasinya terhadap ekonomi, budaya dan teknologi adalah luas dan mempunyai kesan yang negatif dan positif. Penerimaan terhadap perubahan yang baik haruslah difikirkan dan diterima secara positif, manakala kesan negatif haruslah dielakkan bagi membina kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Di samping itu, globalisasi merupakan satu bentuk perubahan dan pembaharuan yang harus dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam kesatuan konsep bangsa dan negara dan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman kepada budaya etnik dan konsep kebudayaan Malaysia. Jika dilihat dari aspek peradaban, ia lebih mementingkan isu pembentukan budaya yang sihat, baik budaya politik maupun budaya intelektual. Sebagaimana yang kita semua ketahui, peradaban Islam merupakan teras kepada peradaban di Malaysia. Ini adalah kerana perspektif Islam yang digunakan adalah perspektif universal, maka segala pertimbangan yang dibuat seharusnya dapat diterima oleh agama-agama lain di Malaysia. Pengaruh globalisasi sungguh besar dan luas sehingga meliputi semua bidang peradaban. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini berlandaskan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain, penilaian baik dan buruk fenomena globalisasi perlu dinilai dengan berterusan dan lebih teliti lagi. Untuk mencapai kejayaan, kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita, terutamanya kekayaan dalaman yang terdapat dalam agama dan tradisi kita, baik dari aspek kerohanian ataupun aspek intelektual.